Islam dan pemeliharaan sungai. Apakah pandangan Islam tentang pemeliharaan alam, terutamanya terhadap sungai sebagai sumber bekalan air? Manusia dan alam semula jadi merupakan ciptaan Tuhan yang dijadikan dalam keadaan saling memerlukan. Tuhan menciptakan alam semula jadi bagi manusia sebagai tempat untuk didiami, sumber rezeki dan kemandirian, manakala manusia pula diberikan peranan besar sebagai khalifah untuk mentadbir dan mengawal selia bumi dan alam semula jadi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Manusia juga hendaklah berfikir bagaimanakah bumi dapat dimakmurkan dengan membangunkan sumbernya tanpa berlaku pembaziran, penyelewengan dan kemusnahan demi kepentingan bersama. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dia, yakni Allah, telah menciptakan kamu dari bumi, yakni tanah, dan melantik kamu untuk memakmurkannya. Surah Hud ayat 61. Air asas kehidupan dan kemandirian. Menyedari hakikat bahawa tugas khalifah tidak boleh dipandang enteng, Islam telah memperkenalkan cara hidup dengan peraturan serta garis panduan yang jelas, terutamanya berkaitan pemeliharaan dan pemuliharaan alam. Manusia tidak boleh mengabaikan cara hidup dan peraturan ini sewenang-wenangnya. Jika mereka gagal memelihara alam, mereka akan dipertanggungjawabkan dan bakal menerima akibat atas kerusakan dan kemusnahan yang berlaku. Kerana itulah, Tuhan telah memberikan amaran yang jelas. Telah timbul pelbagai kerusakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan pula kepada mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat ke jalan yang lurus. Surah Ar-Rum ayat 41-42. Manusia dijadikan Allah Subhanahu wa taala dengan satu tugasan dan tanggungjawab yang berat sebagai khalifah untuk memimpin dan mengurus tadbir bumi. Justru amanah yang diberikan ini perlulah dijalankan dengan adil dan saksama. Sungai, nadi kehidupan. Air banyak memainkan peranan di dalam aktiviti kehidupan. Oleh kerana itulah, Islam banyak memberikan panduan berkenaan etika pemeliharaan sumber air dan salirannya. Di dalam Al-Quran pula, terdapat pelbagai terma yang mempunyai kaitan dengan air dan hidrologi untuk menggambarkan betapa pentingnya air dalam kehidupan kita. Perkataan al-ma' yang bermaksud air misalnya disebut sebanyak 63 kali di dalam Al-Quran. Manakala perkataan yang merujuk kepada sungai muncul sebanyak 52 kali dan ayat berkenaan dengan mata air, hujan dan awan tidak kurang dari 5 kali bagi setiap satu. Dari sudut hadis pula, terdapat 28 hadis di dalam kitab Sahih Bukhari yang menceritakan berkenaan air dan pengurusannya. Tanpa air, tiadalah kehidupan. Itulah mesej yang disampaikan oleh Tuhan dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Dan kami jadikan daripada air setiap benda yang hidup. Air juga merupakan simbol rejuvenasi dan kebangkitan rohani. Suatu ekspresi metafora bahawa Tuhan berkuasa untuk menghidupkan yang mati serta menyuburkan bumi yang gersang dan kontang. Air juga merupakan simbol kehidupan dan kemandirian bagi semua ciptaan Tuhan. Dan dialah Tuhan yang menghantarkan angin sebagai berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, dan kami menurunkan dari langit air yang suci bersih untuk kami hidupkan dengan air itu bumi yang mati, serta memberi minum air itu kepada sebahagian dari makhluk-makhluk kami, khasnya binatang ternak yang banyak dan manusia yang ramai. Surah Al-Furqan ayat 48-49. Bersamalah kita menjaga alam sekitar, terutamanya sungai sebagai sumber bekalan air, agar ia dapat dipelihara untuk dinikmati oleh generasi seterusnya di masa hadapan.